Isu ini diperdebatkan, ditafsir dan dipolitikkan. Tapi apakah kronologi sebenar? Mari kita susun fakta satu persatu. Pertama, status tanah. Tanah yang terlibat merupakan milik berdaftar Yayasan Kubra. Di bawah Seksyen 44 Kanun Tanah Negara, pemilik berdaftar mempunyai hak eksklusif untuk menduduki, menggunakan dan menikmati hasil tanah secara sah. Di atas tanah tersebut wujud sebuah struktur rumah ibadat yang didakwa dibina tanpa kebenaran pemilik tanah dan tanpa pajakan yang sah. Isu utamanya bukan soal agama, tetapi pembinaan di atas tanah milik pihak lain tanpa penyelesaian hak milik. Pada Mac 2022, Yayasan Kubra telah merujuk perkara ini kepada Majlis Perbandaran Selayang, namun dimaklumkan agar isu diselesaikan secara terus antara pemilik tanah dan pihak yang mendirikan struktur. Apabila penyelesaian tidak dicapai, pertikaian ini berlarutan selama beberapa tahun. Ia bukan isu yang muncul secara tiba-tiba, tetapi konflik yang tidak menemui jalan tengah. Susulan tindakan ditapak, Tamim Dahri ditahan dan dibawa bagi permohonan reman. Di sinilah bermula perbahasan awam. Adakah ini isu jenayah atau sekadar pertikaian hak milik tanah yang bersifat sivil? Dalam prinsip undang-undang sivil, pemilik tanah berdaftar tidak diwajibkan mendapatkan perintah mahkamah untuk merobohkan struktur yang dibina secara tidak sah di atas tanah mereka sendiri apabila berlaku pencerobohan. Prinsip ini pernah dirujuk dalam kes Siddiq bin Haji Muhammad dan Ors. Terdapat juga kenyataan Perdana Menteri yang menegaskan, serahkan kepada pihak berkuasa dan ikut peraturan. Individu tidak boleh bertindak sendiri. Namun berdasarkan rekod Yayasan Kubra, telah merujuk kes tersebut kepada pihak berkuasa pada tahun 2022 sebelum tindakan ditapak berlaku. Apabila isu ini tular, ia mula dibingkaikan oleh sesetengah pihak sebagai isu 3R dan agama. Namun, akar pertikaian bermula daripada status tanah dan hak milik, bukan sentimen perkauman atau keagamaan. Malaysia menghormati kepelbagaian agama. Negara ini mempunyai antara patung Dewa Murugan tertinggi di dunia di Batu Caves, serta berbagai kompleks kuil dan rumah ibadat yang dibina secara sah. Ini bukti bahawa pembinaan rumah ibadat tidak pernah dihalang, selagi mengikut undang-undang dan prosedur. Isu ini pada asasnya adalah pertikaian sivil berkaitan hak milik tanah. Undang-undang terpakai kepada semua struktur, tanpa mengira apapun jenis bangunan. Fakta perlu dilihat secara tenang, bukan melalui emosi. Seorang pemerhati menyelar keras kenyataan Peguam Kanan Ambiga Srinivasan dengan mempersoalkan kewajaran seorang pengamal undang-undang mempertahankan sesuatu yang jelas bercanggah dengan undang-undang negara. Malah pemerhati turut terkejut apabila Ambiga sebagai seorang peguam boleh mengeluarkan pandangan yang dilihat seolah-olah menyokong perbuatan haram dari sudut perundangan. Tegasnya, istilah haram yang digunakan tidak merujuk kepada agama, sebaliknya merujuk secara langsung kepada tindakan yang bertentangan dengan undang-undang. Malah kritiknya sebagai seorang peguam kanan, Ambiga sepatutnya berpaksikan undang-undang, bukannya menyokong kuil haram yang jelas bertentangan dengan undang-undang. Terdahulu, Ambiga dan peguam N. Surendran menggesa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya menarik balik arahan kepada pihak berkuasa tempatan PBT untuk membersihkan mana-mana rumah ibadat yang dibina secara tidak sah. Dengan menyifatkan arahan tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah berlaku sebelum ini serta berpotensi membawa implikasi serius. Bagaimanapun, bagi pemerhati, kedua-dua peguam berkenaan perlu menerima hakikat bahawa sebarang tindakan yang bertentangan dengan undang-undang harus dianggap haram seperti kuil haram.